Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka alimul hakim. Yang saya hormati puan pengacara majlis yang berbahagia, Tuan Surya Muizzuddin Kamarudin. Payah nak sebut. Biasa Pak Muiz ya, Muiz. Tuan Muiz, ahli majlis MPP Zon 1 merangkap ahli majlis MBSA. Dr. Haji Abdul Manaf, pengerusi Surau Raudah Al-Mutakin, yang berbahagia Puan Haji Azharina, pengerusi mana namanya itu? Pertubuhan Wanita Prihatin, insyaAllah. Seterusnya yang diraikan Ustazah Sharifah Zahidah Syed Noh, yang akan memberikan kuliah pada sebentar nanti insyaAllah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada Pertubuhan Wanita Prihatin kerana menjemput saya dan juga melibatkan pejabat kami Pusat Khidmat Parlimen Shah Alam untuk sama-sama menjayakan majlis ini. Saya kira ini merupakan satu bahagian daripada amal jariah kami lah untuk memberikan sokongan dan juga dokongan kepada pembangunan wanita di Shah Alam ini. Walaupun saya difahamkan ramai juga yang hadir dari luar Parlimen Shah Alam ini, tapi kita kira kita Greater Shah Alam. Parlimen Shah Alam ni dia kecil, tapi kalau Greater Shah Alam ni dia termasuk Kota Raja, termasuk Sungai Buloh, sikit-sikit lagi Kelang dan juga di Subang Jaya. Tapi lah tak kira, tapi maknanya camp ini memang banyak boleh memberikan manfaat kepada kita untuk nak membentuk jati diri dan juga lebih memberikan kefahaman kepada kita untuk lebih hayati Islam, entah lagi di bulan Ramadan mulia ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudal linnas bayyinatin minal huda furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran sebagai pembeza dan juga memberikan penjelasan tentang kebenaran. Maka barang siapa di antara kamu yang melihat ataupun menyaksikan ketibaan bulan Ramadan ini, maka hendaklah kamu faman syahida minkum bulan tu maknanya sebagai mewakili autoriti yang dibenarkan, mereka melihat hakikinya pun falak tapi maknanya telah sama-sama mulakan berpuasa lah. Kita diberikan kesihatan terus dapat pada
hari itu ke akhirnya nanti, insya-Allah. Dan lain daripada kita berpuasa, banyak lagi amalan yang bulan Ramadan yang mulia ini. Daripada awal hari itu kita dah mula bersolat. Kemudian kita pun dah bertadarus, membaca Al-Quran, mengadakan kuliah, sumbangan yang memerlukan pada bulan Ramadan akan anjurkan untuk memperbanyakkan menggandakan amal kita. Yang boleh kita lakukan, ya. Kalau kira macam tak cukup masa, jadi kalau kadang-kadang dalam bulan puasa ni Dr. Azman dia terabai ubut-ubut nak beramal. Tapi kita reda, ya. Kini kena reda lah, pasal Ramadan ni lah dia orang nak kan. Kalau 11 bulan tu dia dah banyak berkorban dah untuk para suami, anak-anak dan sebagainya. Kita bagi dia peluang, ya, bulan Ramadan ni seluas-luas untuk tingkatkan amal. Sebab amalan dalam bulan Ramadan ini amalan yang digandakan, ya. Sangat digandakan. Nanti saya ceramah pula, nanti saya tinggalkan bab itu pada ustazah lah nanti untuk memberikan. Tapi maknanya begitu, ya. Alhamdulillah, maknanya kita berlomba untuk beramal dalam bulan Ramadan. Dan terpentingnya juga yang saya lihat kelebihan daripada bulan Ramadan ini, selain daripada kita memperbanyakkan amal itu secara fardi ataupun secara nafsi sendiri, ialah kita dapat mengumpulkan ramai yang seperti yang kita lakukan inilah kelaziman kita berkumpul, melakukan solat tarawih dan iftar dan sebagainya, ialah kita dapat mengeratkan kasih sayang, persaudaraan di antara kita. Alhamdulillah. Jadi pada saya kelebihan yang ada pada kita, dan kita pun sangat bersyukur juga pada NGO yang ada macam inilah, Pertubuhan Wanita Prihatin dan pelbagai yang banyak membantu urusan yang tidak mungkin boleh dilakukan oleh pihak kerajaan semata-mata, ya, ataupun institusi agama yang ada, masjid, surau dan sebagainya pun tak akan mampu juga untuk nak lakukan aktiviti-aktiviti ini, kerana terlalu banyak yang boleh kita lakukan dan terlalu ramai masyarakat yang perlu kita reach out, ya, yang kita perlu dekati, santuni. Jadi lagi banyak pertubuhan dan juga NGO ini yang boleh sampai ramai kepada masyarakat, itu lebih baik untuk kita lakukan. Selain daripada itu, ahli majlis pun dia melalui MPP pun nak buat program dan sebagainya, ya. Jadi lagi ramai yang terlibat, lagi baik. Yang pentingnya semua mesti ada kesatuan, ya, mesti ada kesefahaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya. Maka tolong menolong di atas jalan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dan juga permusuhan. Pun 'alal birri wat taqwa, ya, kerjasama tolong menolong atas birri, atas kebajikan dan takwa. Kebajikan kita boleh buat sama nak meningkatkan kefahaman, juga keimanan kita dan sebagainya. Bagian daripada bantu orang, tolong, adakan majlis, sumbangan, infak, semua itu adalah bentuk-bentuk kebajikan. Dan akhirnya kebajikan itu tujuan lain dan tidak bukan adalah kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk akhirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan boleh melatih kita matlamat dan juga hasrat itu. Jadi
kami juga di jabat khidmat di parlimen pun tidak akan mampu untuk nak lakukan semuanya. Hanya ada beberapa kemenangan pegawai, tapi yang kami boleh lakukan ialah kita beri sokongan, ya. Sekadar yang ada di bawah kemampuan kita lah. Untuk kamu tak banyak, hanya untuk ini tak untuk itu dah banyak juga, ya. Tahun ini dikurangkan peruntukan kita, jadi tak boleh beri banyak, kita bagi sikit lah, ya. Yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tak boleh bagi semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah pekan daripada masalah. Jadi itulah yang kita buat dan bagikan mana yang dapat, gitu, ya. Tapi juga sebab kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia lakukan itu kerana kita sangat terbeban dengan beban hitam yang ada beban. Jadi kita nak kurangkan bebanan hitam itu, kita mesti lagi dalam 5.5% sekadar kita nak kurangkan defisit itu. Setiap tahun kita akan kurangkan bebanan hitam. Jadi sebab itulah kita kurangkan beberapa aspek, tetapi berikan tumpuan untuk nak tolong orang yang susah. B40 miskin kedai itu yang paling diberikan tumpuan pada masa ini, supaya akhirnya tidak ada di kalangan kita ini masyarakat yang tertinggal dan juga terpinggir dalam arus kemajuan yang ingin kita lakukan dalam kerangka Malaysia Madani. Terima kasih. Boleh kan? Ya. Kita dah keluar daripada surau, masuk Evan lagi ke? Malaysia Madani, payah dalam Malaysia Madani apa pun. Orang tak berapa nak faham, kan? Tak apalah, yang itu mungkin nanti wanita kreatif kena buat satu sesi lagi tentang apa dia Malaysia Madani. Macam mana kita boleh menyumbang untuk melaksanakan gagasan ataupun kerangka Malaysia Madani. Yang terasnya ialah kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, ihsan dan juga yakin. Itu teras dia. Payah tak ingat semua rukun iman, rukun Islam pun tak berapa nak ingat kadang-kadang, kan. Apalah, saya ringkaskan, paling ringkas sekali saya nak ringkaskan Malaysia Madani ni apa dia? Ialah Madani, maju benda, maju rohani. Mudah dah tu, kan? Sejahtera dunia, sejahtera ukhrawi. Kita faham dua-dua tu, kita nak dua-dua, kan? Kita nak dua-dua, kita nak dunia pun nak, ukhrawi pun kita nak. Jadi itulah yang dianjurkan oleh Islam agama kita, dan kita seharusnya menjadi benefactor ataupun anasir, elemen yang boleh memberikan kefahaman dan juga penjelasan kepada semua masyarakat Islam maupun bukan Islam. Yang pentingnya masyarakat Islam yakin dengan dengan maqasid, dengan objektif-objektif yang perlu ditegakkan melalui syariat Islam. Masyarakat bukan Islam, walaupun dia tidak menganut agama kita, tetapi dia selesa berada di bawah kepimpinan Islam dan syariat dan juga nilai-nilai yang ada pada agama. Itu yang kita nak lahirkan, dan insyaAllah kalau itu dapat kita lakukan, maka harmoni, aman, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu saja sebelum ucapan saya menjadi satu kuliah ataupun ceramah. Maka itulah saya berhenti setakat ini dan berikan ruang lepas ini kepada tuan-tuan semua untuk berbicara mungkin dalam suasana yang lebih khusus untuk wanita. Saya setakat itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.